Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min ar-rih mursalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi paling dermawan pada bulan Ramadan saat Jibril menemuinya. Jibril menemuinya pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajarinya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dalam kebaikan daripada Rihul Mursalah, iaitu angin yang menghembus. Okey, kita bicara mengenai hadis Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan. Benda berkaitan dengan sedekah ni, dia di luar logik akal. Matematik kita ada 10, kita bagi 3, kita tinggal 7. Tapi sifir agama tak macam tu. Kita bagi 1, dunia dapat 10. Okey? Dekat akhirat boleh sampai 700 kali pahala dia. Tapi sedekah adalah perkara yang berkaitan dunia kita akan dapat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyatakan bahawa as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah ni 10 kali kebaikan Allah SWT bagi. Waktu saya belajar hadis ni, guru saya ni dia pernah kata, saya sampai kepada hari ni, dia kata benda ni boleh cuba boleh cuba. Kan? Sebab iman ni, benda iman ni kadang-kadang kita boleh cuba. Sebab Nabi Ibrahim tu satu hari dia pernah tanya Allah, macam mana engkau wahai Tuhan menghidupkan yang mati? Kan? Kaifa tuhyil maut? Macam mana kau boleh menghidupkan mati? Maka Allah berkata, afala tu'min? Kau tak beriman ke? Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Litatma'inna qalb. Untuk menenangkan hati. Kan? Jadi maknanya sedekah ni, dia amalan dia dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dunia 10 kali ganda. Sama ada gandaan tu, gandaan amount itu, ataupun gandaan kebaikan. Saya selalu cerita kisah ini. Saya nak cerita lagi. Tak kira, biar dengar. Saya ingat saya habis belajar first degree saya, Universiti Melaya, Syariah Undang-Undang. Okay. Waktu tu, tahun awal 2000, Azhar tengah banyak bagi twinning program berkembang. Jadi saya masuk satu college dekat Penang, saya kata saya dah ada BA dah. Kan? Saya ingin nak masuk Azhar. Kan? Okeylah, kita pun masuk, buat periksa, apa semua, boleh masuk tahun akhir terus. Kan? Sekarang tak ada dah, dulu habis tahun 2008. Last, Mu'adalah ni mana training program. Jadi, maknanya, waktu saya nak pergi Azhar tu, saya nak pergi, ada program, maknanya belajar kat sana tu. Okey, jadi saya nak daftar dulu, kan, guna urusan apa semua, lepas tu patah balik. Ambil buku-buku kitab-kitab, patah balik. Sebab Azhar dia tak wajib kelas. Terus tadi, nanti nak periksa ni, baru datang balik lah. Okey? Okey. Waktu saya nak pergi tu, waktu tu saya dah mengajar juga. Kan? Jadi, saya nak pergi tu, saya ingat lagi. Kan? Jadi, ada keperluan saya kena bawa. Ada keperluan untuk rumah, kena tinggal lah. Okey? So, jadi, last sekali saya belikan keperluan-keperluan untuk rumah tu, kan, dekat satu tempat, kan, jadi dekat Shalam juga, okey, Alam Megah waktu tu. Jadi kat kedai tu, sebelah kedai tu ada kedai basikal, okey. Beberapa hari sebelum tu saya ziarah satu orang, anak dia tu nak sambut birthday hari jadi. Saya tanya dia, abang nak hadiah apa? Dia kata nak ada basikal. So budak sekarang ni jangan ditanya dia mana di mana. Nak bagi je. Jangan ditanya nak hadiah apa. Okay. Jadi benda tu masuk ke kepala saya lah. Jadi saya keperluan tu, sebelah tu kedai basikal, saya tanyalah penjual tu, Apek tu kan. Tanya kan, ini basikal berapa harga? Kan? Dia kata 200.5. Kan? Waktu tu dah 200.5, bukanlah amount yang besar pada kita, tapi pada saya waktu tu agak besar juga. Saya tawar. Okeylah, 230 lah. 230. Saya pun fikir, keperluan banyak nak pakai ni. Waktu tu kan.
nak beli tak, nak beli tak, nak beli tak. Tapi niatlah sedekah lah, niat sedekah. Saya tekadkan hati, tak apalah beli. Okeylah, pasang-pasang. Nanti saya beli barang sana, nanti balik, nanti saya bayarlah. Okey. Elok saya tekadkan hati saya, tak lama tu telefon saya berbunyi. Saya kata, Ustaz, Salam. Dengar cerita Ustaz nak ke Mesir. Iyalah. Saya tak tahulah hati saya ni, saya nak tajalah Ustaz punya tiket lah. Tiket pergi ke Mesir ni berapa? Saya kata 2003. Tak apa. Tiket Ustaz saya bayarkan. 10 kali ganda sungguh tau. 10 kali ganda sungguh. Jadi, as-sadaqatu bi asyri amsalih. Sedekah ni 10 kali ganda di dunia. Kita tak cerita akhirat lagi. Akhirat sampai 700 kali ganda. Di dunia. Kita boleh cuba test. Tapi jangan kejap lagi, masuk tabung RM1, kat depan tu terus tunggu. Mana RM10? Kata 10 Tapi memang 10. Sama ada 10 kali ganda ataupun 10 kebaikan. Kita boleh kira Oh, tiba-tiba anak ni jadi baik pula. Oh, 10 kebaikan. Jadi maknanya sebab itu, benda-benda dermawan ni, benda-benda yang diajar dalam agama. Dan dia sifir agama. Dia bukan sifir matematik. Kita takkan faham benda tu. Ada benda-benda kadang-kadang, ibu kakak tuan-tuan sekalian, harta yang kita ada kadang-kadang tidak berganda tetapi tidak diambil. Itu pun satu rahmat tau. Kita sikit lah ada, tapi kereta tak pernah rosak. Padahal kancil dah tahun 90-an padahal, first edition padahal. Tak pernah rosak, tayar okey, tak diambil. Rumah okey, kesihatan okey. Ada orang amountnya besar, tapi sentiasa diambil. Kejap-kejap kereta rosak, kejap-kejap rumah bocor, kejap-kejap anak sakit, kejap-kejap. Ada orang yang memang pertambahannya banyak, kena ambil pun banyak. Ada orang pertambahan banyak, tak kena ambil. Ada orang sikit, tapi tak kena ambil, cukup. Itu rezeki. Itu rahsia rezeki dalam agama. Benda ni kalau kita nak cerita matematik, kita tak boleh baca. Kau dapat banyak ni kau dapat. Tak semesti. Besok mungkin anak terjatuh, dah kena ambil sikit bagian sini. Kereta rosak, kena langgar orang, dah kena ambil pula. Lain lah cerita dia. Sebab itu, dermawan benda yang memang para Nabi, sejak Nabi Adam, kita bacalah. Sampai Nabi Muhammad memang diajarkan. Jadi dalam hadis ini, Nabi sangat pemurah orangnya, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Terutamanya ketika Jibril datang. Okey. Kita cerita hubungan kita dengan malaikat. Malaikat ni real wujud. Kalau kita baca Quran, baca hadis, dia memang real wujud. Orang yang ateis tak percaya, dia tak nampak. Dan malaikat ni, apa hubungan dia dengan kita? Selain duk mencatat kita punya kanan kiri ni kan. Selain ada tugasan hakiki dia lah. Malaikat dia banyak. Dia ada tugasan-tugasan dia. Ada mencatat sini kanan kiri ni kan. Berteropong macam tu lah. Makcik ni kelas bukan main lembut lagi dengan kawan-kawan. Assalamualaikum, awak sihat ya, ajar Dengan lelaki menengking pula. Rakam je. Dia rakam tu kat tau. Rakam je tu. Malaikat ni. Selain daripada tugas-tugasan dia ada 3 benda hubungan kita dengan malaikat. Yang pertama, malaikat ni dia membisikkan ilham. Dia membisikkan ilmu ataupun ilham pada kita. Sebab tu kadang-kadang kita pening, buntu, dapat idea. Itu malaikat. Dia membisikkan kita. Sebab itu, bila kita bertakwa kepada Allah, malaikat akan membantu dengan jalan tak perasan. Membisikkan ilham pada kita tu. Itu malaikat. Kemudian yang keduanya, malaikat ni, dia membantu kita dengan jalan kita tak perasan. Dia real wujud. Dia bantu kita dengan jalan kita tak perasan. Ketika peperangan Badar berlaku, peperangan Badar satu peperangan yang sengit waktu tu. Nabi ni, dia bukan nak pergi berperang. Waktu dia berhijrah, tinggal semua harta-harta. Mungkin akan balik-balik pelan-pelan ambil. Jadi orang kafir geledah seluruh rumah orang Islam, dapat harta, dapat emas, dapat itu, dapat ini, dapat modal percuma. Ini kita buat berdagang lah. Jadi mereka nak bawa ke Syam untuk berdagang. Jadi sahabat kata, Rasulullah, boleh tak kita rombongan perdagangan ni, kita bukan ambil harta dia, kita ambil harta kita je. Sebab dia orang ni ambil pecah rumah kita kat Mekah, kita ambil kita punya je. Nabi pun setuju. Dia kata, okey, boleh lah. Bergeraklah 313 orang daripada Madinah. Bukan nak perang, maknanya
2 ekor kuda waktu tu dengan senjata yang tak cukup pun. Sampai dekat lembah Badar yang nak sekat rombongan tu, tahu rupanya Abu Sufyan ni dengan modal yang free diupah guard 1,000 orang untuk jaga, sebab harta banyak. Kan? Jadi sampai-sampai Abu Sufyan dah lepas, Nabi terpaksa berhadapan dengan 1,000 orang yang lengkap dengan kelengkapan peperang. Itu perang Badar. Sebab itu Nabi doa sampai memang sungguh-sungguh doa. Sebab pedang pun tak cukup. Nabi kata siapa yang tak ada pedang, pergi ambil pelepah tamar ni. Pelepah tamar ni, pukul pun putus, tahan pun putus tau. Tapi tak ada apa-apa. Bolehlah. Macam tu lah. Bolehlah kan. Cuba boleh bayang tak sengitnya. Jadi berlaku peperangan. Tiba-tiba menang. Boleh menang kita dengan pelepah tamar. Memang tak logik. Kemudian Allah bagi tahu, diturunkan malaikat yang membantu. Malaikat ni dia tolong dengan jalan kita tak perasan. Itu dua. Lepas tu kalau kita ni orang baik, kerja-kerja kita kadang nampak mudah, nampak dipermudahkan. Orang lain tengok, susahnya, dimudahkan. Malaikat bantu dengan jalan cara tak perasan. Dan yang ketiga, malaikat ni mendoakan kita. Ini banyak ada hadis Nabi. Jadi malaikat ni, selain daripada tugasan-tugasan dia, dari 3 benda yang dia dengan kita ni. Kan? Lepas tu, dia memang apabila kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu didoakan malaikat, dibisikkan ilham-ilham yang bagus-bagus, kan? Dan juga dia bantu dengan jalan kita tak perasan. Jadi malaikat Jibril selalu jumpa Nabi pada bulan Ramadan. Kan? Ada Nabi itu sangat pemurah orangnya. Okey. Hadis yang ke-208. Hadis ke-209. Wa an Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu habbani Allah wa habbani nas qala uzhud fid dunya yuhibbuka Allah wazhud fima indan nas yuhibbukan nas. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang bila ku kerjakan, maka Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Beliau bersabda, baginda bersabda, zuhudlah di dunia, nescaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah tak ada apa yang dimiliki manusia, nescaya manusia mencintaimu. Kita belajar mengenai zuhud. Okey. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Kadang-kadang dibahaskan, zuhud tu buang dunia. Okey. Pakailah yang compang-camping. Kan? Apa pasal kak kau ni kak? Kan sekarang ni kan tudungnya sengit-sengit, kan? Zuhud. Sebab satu ketika Sayyidina Umar, dia pernah satu orang datang kat dia, jalannya macam ni, tunduk macam ni. Kan? Tunduk. Sayyidina Umar kata, kenapa ni? Kan? Sayyidina Umar ambil serban dia tu, dari pukul dia ni. Pukul tu macam mendidik. Macam bahasa sekarang ni, macam bahasa sekarang, senang faham. Macam, apa hal? Macam apa hal? Macam tu. Itu bukan zuhud. Kan? Walaupun ada orang mentafsirkan zuhud begitu. Okey. Zuhud ni apa? Zuhud ni adalah dunia kita di tangan, akhirat itu di hati. Maksudnya dunia tu tak lekat di hati. Itu zuhud. Jadi ada orang menterjemahkan tidak lekat di hati itu dengan pakai yang buruk-buruk. Dan tidak semestinya orang pakai yang cantik-cantik, bagus-bagus, rumah yang bagus-bagus. Maksudnya dia tidak zuhud, tidak semestinya. Zuhud tu dunia di tangan, akhirat itu di hati. Apabila dunia di tangan, bila-bila masa nak lepas, dia boleh lepas. Tak lekat ke hati pun. Okey? Bukan di hati. Baru-baru ni kan, ada satu orang bilioner. Bilioner, orang Islam kita, lucut status bilioner dia. Kerana dia menginfakkan hampir seluruh harta dia. Ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang Islam punya contoh. Bilioner, bukan nak mengkayakan diri dia, tapi dunia tu di tangan. Maknanya
Ambil dunia ni, ambil tapi di tangan. Bila masa dilepas. Okey? Dunia ni, cara kita melihat dunia kena betul. Dunia ni kita kena tengok dengan betul. Pertama, dunia kena diurus. Jangan tak urus. Ada rumah, jangan tak urus. Dunia kena diurus. Dunia untuk diurus. Bukan untuk dirungsingkan. Orang hari ni banyak merungsingkan dunia daripada mengurus dia. Dunia ni diurus. Kita ada rumah, urus rumah. Jangan sampai store tu dah 5 tahun tak dikemas. Tika koyak dalam tu. Blender pecah di dalam tu. Vacuum rosak di dalam tu. Okay? Servis kereta dah 5 botolnya hitam tu. Dalam tu. Satu pakailah balik kan. Urus. Store kita kena urus. Dapur kena urus. Buka laci dapur. Plastik tu berapa tahun dah bereput dah. Jadi sarang lipas pun dia. Kan? Bawah katil kita. Hadiah kahwin 20 tahun lepas. Kan? Masih kat situ. Kan? Dunia untuk diurus. Itu cara melihat dunia. Pertama, dunia kena diurus. Jangan tak diurus. Baju kita diurus. Diseliakan. Kereta diurus. Apa yang ada diurus. Okey? Yang kedua, dunia ni dia sebagai jambatan ke akhirat. Kena ambil untuk jadi jambatan ke akhirat. Dia bukan dibuang begitu dan dibiarkan begitu, bukan. Ambil untuk jadi jambatan ke akhirat. Yang ketiga, jangan sampai dunia jatuh ke tangan orang fasik ataupun orang kafir yang merosakkan. Kita tak ambil, diambil oleh orang fasik. Orang fasik boleh menambah kefasikan dia lagi. Diambil oleh orang kafir yang merosakkan. Orang kafir boleh menambahkan kerosakannya lagi. Orang Islam kena ambil. Bila kita faham cara melihat dunia, itulah zuhud. Ambil di tangan, diurus. Jangan lepas ke orang yang fasik. Lebih baik orang masjid yang ambil dunia ramai-ramai. Saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu, kakak, abang-abang, ayah-ayah lagi kaya pengalaman dari saya. Satu hari, saya ada buat program dekat Xi'an. Xi'an ni ibu kota China lama, sebelum Beijing. Kalau kita nak cerita lokasi paling strategik, Xi'an. Beribu tahun jadi ibu kota China. Sebelum dipindahkan ke Beijing. Beijing dah utara dah semuanya, atas dah. Dia tengah-tengah betul. Jadi dekat situ, orang Islam ada dekat situ. Jadi saya ada buat syuting dengan TV9 ke TV3 waktu tu, kat situ. Kita buat program. So kita pun syuting, habis awal. Habis awal dalam 3 hari tu kita ada masa lah, berjalan lah apa semua kan. Okay? Dekat situ ada masjid lama, umur lebih 1200 tahun. Masjid lama. Jadi kota Xi'an ni banyak orang Islam. Saya suka tengok orang Islam berniaga. Kan? Jadi satu hari saya tanya satu orang pakcik. Orang tu bercakap Arab. Yang tu umur kat 90 waktu tu. Waktu tu umur 90. Tak tahu lagi ke tak. Jadi saya tanya dia, pakcik, kan? Pakcik dah berumur macam ini, kenapa nak berniaga lagi? Anak pun dah banyak kedai situ. Cucu pun dah ada kedai. Bukan saja anak, cucu pun dah berniaga dah. Pakcik tak rehat ke? Pakcik nak berniaga untuk apa? Kan? Saya tanya dia. Dia kata, nak. Aku kalau berniaga untuk diri aku dah cukup. Aku cukup dah. Anak aku semua dah ada kedai, dah berniaga dah. Anak semua selesai dah. Cucu pun dah selesai. Kan? Untuk aku, selesai dah. Tapi kenapa aku terus berniaga? Sebab aku nak kayakan masjid. Aku nak kayakan madrasah. Sebab aku terus berniaga. Kan berbeza dengan setengah-setengah orang. Nak berniaga tu sebab nak kayakan diri. Kan beza tu. Jadi apabila diri dah okey, dah cukup lah. Apa lagi nak. Sedangkan masjid terminta-minta. Rayuan derma ya, untuk kita punya toilet ni dah tersumbat 3 bulan ya. Tolong ya. Madrasah terminta-minta. Dia tu kayakan masjid. Sebab itu masjid berumur 1200 tahun masih berdiri gagah lagi. Masih lagi terurus. Masih lagi maknanya sempurna penjagaannya tu. Sebab apa? Ada orang-orang yang memang dunia diambil, jangan terlepas daripada orang kafir dan orang fasik. Sebab orang kafir atau orang fasik, dia tidak akan pergi ke masjid. Dia pergi tempat-tempat maksiat.
dia akan menyemarak kepada benda maksiat. Jadi zuhud. Jadi zuhud tu adalah dunia di tangan, bukan di hati. Dan 3 prinsip kita melihat dunia. Satu, dunia maksudnya prinsip pertama tadi, dunia diurus, bukan untuk dirungsingkan. Kena urus, rumah kena urus. Dan apabila kita urus, memang ada masalah. Jangan pernah give up dengan masalah. Kalau kita tak nak masalah, dekat Malaysia ada 2 tempat je. Satu, hospital bahagia. Yang keduanya, Tanjung Rambutan. Itu tempat orang yang tenang, tak ada masalah. Selagi mana ada hidup, ada masalah. Ada. Tanyalah antara kita. Masalah kita bezanya bentuk je. Kesamaannya menyempitkan hati. Itu kesamaannya. Ada orang kewangan pening, ada orang kewangan okey tapi peningnya. Laki aku ni buat hal je kerja. Laki pula. Laki okey, kewangan okey. Menantu ni apa tak nak balik lama dah ni. Menantu pula. Kan? Menantu okey, anak okey, kewangan okey, kesihatan pula. Semput. Kan? Duduk lama sakit pinggang, berdiri lama sakit lutut. Kesihatan okey, apa okey, kena tipu kat orang je kerja. Kau ni baik sangat lah, kena tipu pula dah. Beza bentuk. Sebab tu jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kita takkan jumpa kebahagiaan nanti. Orang ada bahagian orang, kita bahagian kita. Kita berlalu dengan takdir kita. Diurus. Dunia diurus bukan untuk dirungsingkan. Sebab itu dah hadis Nabi sebut, macam mana untuk aku ni disukai oleh Allah dan orang juga suka kat aku? Zuhudlah, kata Nabi SAW. Zuhud tu maknanya dunia tu di tangan, diurus. Bukan di hati. Kita banyak hari ni dunia tu di hati. Lepas tu kita rungsing. Urusnya tak. Bangun tidur pening, tidur 3 jam, 4 jam, tak boleh tidur, pening, fikir tu. Kan doa, ya Allah tunjukkan aku jalan keluar bagi permasalahan. Kan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Ayat itu kan ada. Kadang-kadang dijadikan hiasan dinding rumah kita tu. Kan? Di rumah kita cantiklah ayat ni kan. Tapi peninglah, sekarang ni payment susah dapat, peninglah. Ayat tu ada tu padahal tu. Jadi hiasan dinding. Cuba masukkan ke hati. Kan? Kita bertakwa kepada Allah selagi mana hidup ada jalan keluar. Jangan pernah rungsing pasal dunia ni. Diurus. Kemudian yang keduanya, letakkan di tangan. Ketiganya, ambil. Jangan lepas pada orang fasik. Jangan lepas pada orang kafir yang merosakkan. Hadis ke-210. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anna talaqqa akhaka biwajhin taliq. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan pernah meremehkan kebaikan sekalipun, meskipun sekadar menemui saudaramu dengan berwajah seri. Dalam hadis Nabi SAW, dia mengajarkan kepada kita, jangan meremehkan kebaikan. Okay? Pertama sekali, cuba kita tengok orang sekarang ni, Allah bagi kurnia ilmu banyak. Kita nak baca ataupun kita nak ambil tahu ke tidak sahaja. Kalau kita buat benda yang bagus, sebenarnya kita punya diri akan reward kita punya diri balik. Dia reward dengan apa? Dia akan keluarkan satu hormon. Hormon endorfin. Hormon yang bawa kita tenang dan gembira. Sekalipun benda tu kecil. Okay? Ada satu doktor, namanya Dr. Shugyu Haruyama. Dia memang mengkaji hormon endorfin. Kan? Dan sampai dia kata sebenarnya, orang ni kan, banyak ubat dalam diri kita sendiri saja. Dengan hormon kita sendiri. Macam mana kita manage kita punya hormon saja. Saya baca buku tu, saya teringat hadis Nabi SAW. Hadis ini, jangan remehkan kebaikan. Sebab bila kita buat kebaikan, diri kita akan reward diri kita sendiri tau. Reward dengan apa? Dengan dikeluarkan hormon. Kita akan lebih bahagia. Tak percaya? Ambil sampah, kita akan rasa, best lah. Buat baik tu kecil kan best. Sebab diri kita secara tak langsung dia akan reward diri kita sendiri. Benda tu benda yang kadang-kadang orang ingat, aku je buat baik,
Kan? Orang lain tak pernah buat baik pada aku, tidak. Diri kita reward. Sebab tu mulakan hari kita dengan banyak buat benda baik. Buat benda baik, mulakan hari kita dengan banyak benda baik. Dalam hadis Nabi kata, jangan kecilkan kebaikan yang walaupun dia kecil. Sekalipun kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berseri senyum. Dengan senyum. Sebab kalau kita buat benda baik, kebaikan pulang kat diri kita. Islam agama dunia akhirat. Dia bukan akhirat semata-mata. Dunia pun orang beramal agama ada kebaikan dia. Kan? Kita buat baik, kita makan sihat. Sebab hormon endorfin tu keluar untuk diri kita tu. Kan? Kalau tak buat baik, hormon gembira tu tak keluar, jadi kita akan mudah stres. Kita pun faham stres tu apa kesan dia. Kan? Kita tak cerita akhirat lagi. Akhirat dengan pahala yang berbagai-bagai. Kan? Islam agama dunia akhirat. Dia bukan agama akhirat semata-mata. Ada orang anggap akhirat semata-mata. Tak apalah. Nanti ke akhirat, tak apalah. Kita tuntutlah ke akhirat. Sedih. Itu pun sedih tengok. Kan? Dia dunia Allah akan bagi. Akhirat bila-bila lagi. So, jangan kecilkan kebaikan walaupun kecil. Kita buat kebaikan tu akan pulang kat diri kita sendiri. Paling kurang, bila kita buat sentiasa kebaikan, kita punya pemikiran akan sentiasa positif. And positif, mental positive attitude. Berfikiran positif ni adalah attitude. Attitude ni kebiasaan. Dia kena dibentuk. Macam kita hari ni gosok gigi, pagi-pagi kan tak payah nak diajar. Bangun tidur dengan sendiri akan ambil gigi, gosok gigi. Sebab daripada kecil, dia ajar sampai jadi tabiat. Benda kebaikan untuk diri kita kan. Mandi. Kan? Orang Melayu kita ni memang dah biasa mandi. Pergi negara tengah musim sejuk, salji pun pagi-pagi nak mandi juga. Kan? Batuk-batuk. Betul? Pagi-pagi mandi, padahal tak berpeluh, tak apa pun. Tapi sebab attitude dah biasa tu. Kan? Mental punya aktiviti sama juga. Kalau kita berattitude negatif, apa benda kita tengok akan negatif. Dia attitude. Tapi Islam ajar kita untuk sentiasa kita mandang satu benda tu dengan positif. Setiap benda ada takdirnya. Itu perkataan yang sangat positif untuk kita lebih tenang. Aku urus. Tapi benda ada takdirnya. Kita kan pengurus. Yang saya sebut tadi kan. Dunia untuk diurus. Bukan untuk dirungsingkan. Kita urus semampu boleh. Baki serah pada Allah. Kan? Kita tak akan boleh paksa siapa-siapa pun. Baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita urus. Buat benda baik, urus semampunya, pelan-pelan, doa pada Allah, jumpa manusia, bercakap dengan manusia, apa yang boleh bantu. Pelan-pelan doa lagi. Diurus. Minta Allah jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan. Jadi, buat kebaikan banyak-banyak. Sebab kebaikan tu dunia Allah SWT balas, akhirat lebih-lebih lagi. Hadis ke-211. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa khaffathumul malaikah wa ghashiyatuhumul rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan malaikat akan mengelilinginya, rahmat tercurah kepadanya, ketenangan turun kepadanya, serta Allah menyebutnya di antara siapa yang ada di sisinya. Ini kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni maknanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada diterjemahkan kadang-kadang dalam bentuk lisan. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dalam bentuk maknanya amalan. Kita buat benda yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW sebut kan, ada 4 benda tak ingat Allah pun dikira ingat Allah. Yang pertamanya memanah. Yang keduanya belajar berenang. Yang ketiganya belajar naik kuda. Yang keempatnya bergurau dengan isteri. Ada perbuatan yang tak ingat Allah pun dikira ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada zikir ingat Allah tu dengan hati. Dengan hati kita ingat Allah dengan hati. Ni kalau Tok Guru dululah, kalau anda kata kita ni nak tingkatkan hubungan kita dengan Allah, cuba siap nafas kita tu, dalam hati kita tu Allah, 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 Allah. Nafas kita kan?
Kenapa tu? Allah, Allah, Allah. Dan benda tu attitude Benda tu kena biasakan. Kan? Allah, Allah, Allah. Laki ni tak balik lagi ke mana ni kan? Benda kan attitude tu kan. Kan? Tengok sampai-sampai sikit tu, fikir laki pula. Allah, 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 Allah lagi kan. Menantu ni jadi hantu macam ni kan. Tak macam dulu kita-kita lah kan. Allah, Allah, Allah kan. Tapi balik kurang ingat Allah. Okay? Orang kadang-kadang banyak ingat masalah tu banyak sangat. Masalah diingat untuk diurus, bukan untuk rusing duduk kan. Itu zikir kat hati. Okey. Orang yang berzikir ni 4 benda, kata Nabi SAW. Yang pertama, malaikat mengelilinginya. Okey, kita dah belajar tadi. Apa hubungan kita dengan malaikat? Ada berapa? 3. Kan? Baru kuliah tadi kan. Ini bukan kuliah 3 tahun lepas. Okey. Yang pertama apa? Dia membisikkan ilham-ilham yang bagus. Riset ilham bagus. Ataupun idea-idea yang bagus. Yang kedua, dia bantu kita dengan jalan kita tak perasan. Yang ketiga, dia mendoakan kita. Ini malaikat. So maksudnya, orang yang berzikir ingat Allah Subhanahu Wa Taala dikelilingi malaikat. Maknanya dengan cara tak perasan, 3 benda tadi itu dia akan dapat. Zikir. Yang keduanya, orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat tercurah kepadanya. Rahmat ni makna kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mana jalan untuk takwa. Kalau Allah sayang dekat kita, banyak ayat-ayat Allah katakan tadi, Allah berikan jalan keluar bagi segala permasalahan. Allah beri jalan keluar bagi segala permasalahan kita. Ingat, kita hidup tak ada hidup yang tanpa ada masalah. Dalam hadis Nabi menyebut bahawa dunia darul bala wal imtihan. Dunia memang tempat ujian. Bala dan juga tempat ujian. Tak ada siapa yang tak kena ujian. Beza bentuk saja. Kena ingat benda tu. Beza bentuk saja. Tanya orang, semua ada masalah. Tanyalah orang. Macam okey je kau. Ada masalah dia. Tanya orang. Beza bentuk je. Paling tidak, apa ke duduk di kelas banyak semut ni kan? Tak kerti, ni ke? kena semut dekat kelas. Orang jadi isu tau. Semut jadi isu. Masjid ni banyak semut contoh kan. Okey. Jadi rahmat. Yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Nabi SAW menyebut bahawa ketenangan turun pada dia. Ibu-ibu kakak ayah saya sekalian, tenang benda yang tak semua orang dapat. Tapi semua orang nak. Tenang tak boleh nak beli kat kedai. Kalau boleh beli, tenang tu habis, sold out tau. Dan orang yang banyak duit akan stok banyak kat rumah dia. Dek, tenang lagi tenang. Habislah pakcik. Tapi kalau pakcik anak yang smuggle punya dia. Boleh jadi smuggle pula. Okey. Jadi maknanya tenang tak boleh beli. Allah yang turunkan. Wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Quran sebut. Allah lah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk Allah tambah nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Orang zikir, Allah akan bagi ketenangan. Dan benda tu tak boleh nak dijual beli, tak boleh cari mana pun. Lepas tu saya suka menganjurkan antara zikir yang paling mudah lah, confirm kita hafal adalah zikirkan la ilaha illallah tu banyak-banyak. Okay, la ilaha illallah. Okay, orang Melayu kita terjemahkan untuk mudah faham, ilah tu Tuhan. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi ilah 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna yang kita baca tadi, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Jadi kalau hari ini katakan kita tak sihat, zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk ke hati. Tak ada menyembuhkan melainkan Allah, tak ada menyembuhkan melainkan Allah, tak ada menyembuhkan melainkan Allah. Hari ini mungkin tengah sedih suami punya hal ke, isteri punya hal ke, menantu punya hal ke, anak punya hal ke, kan?
La ilaha illallah. Tiada yang mengasihi melainkan Allah. Tiada yang mengasihi melainkan Allah. Tiada yang mengasihi melainkan Allah. Kan kita kadang zikir la ilaha illallah hanya menghabiskan tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkira pula tu. Lebih 33 ni imam. Imam ni lebih ni. Salah ni imam ni. Tasbih China lah tu. Kan? Jadi kita mengambil tasbih. 3 cukup. Tapi konsisten. Lepas sembahyang. La ilaha illallah. Masukkan dekat hati tu. Apa hajat kita tu. Dalam rantaian Asma'ul Husna tu. Dan nak lagi bagus. Cuba malam ni. Cuba cuba try test. Kau 4 ni. Cuba try. Cuba. Ni guru saya ajar juga. Malam-malam bangun sembahyang malam. Ataupun nak tidur kan. Nak tidur. Hembusan nafas kita terakhir, kita kan ambil nafas. Inhale. Exhale. Kan? Maknanya tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembusan nafas kita akhir, kan? Habiskan dengan la ilaha illallah yang sampai habis nampak betul. Kan? Contoh. Tarik nafas. La ilaha illallah. Sampai ambil nafas. InsyaAllah boleh menitis yang mata. Hembusan nafas terakhir pada illallah. Cuba try. Hati tu masukkan. Kalau tengah apa? Sempit rezeki. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Sampai habis. Tu Allah kata Allah akan bagi sakinah. Sakinah tu makna ketenangan. Kan? Maksudnya akan tenang. Cuba try test. Tak usah malam-malam lah. Kejap-kejap lagi. Cuba try. Kan? Kita boleh rasa. InsyaAllah kalau tak ya boleh menitis yang mata tu. Ambil nafas, sembus. Ambil nafas, sembus. Ambil nafas, sembus. Hembusan terakhir. Illallah. La ilaha illallah tu lah. Kan? Cuba masukkan ke hati tu. Okay. Dan kan? Apa lagi? Dan Allah menyebut di antara siapa yang ada di sisinya. Maknanya Allah menyebut-nyebut nama kita lah. Allah menyebut-nyebut nama kita. Jadi nama kita tu disebut maknanya bahasanya Allah SWT sentiasa akan bersama kita. Kan? Dalam keadaan kita senang, susah. Lebih-lebih lagi orang yang mengingati Allah ketika dia senang, Allah akan mengingati dia ketika dia susah. Okey. Sebelum kita akhir, kita akan dengar satu ceramah. Jangan pergi pada ceramah sangat bagus. Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW, okey, satu ketika Dajjal akan turun. Benda ni dalam hadis dan benda ni mesti akan berlaku. Okey. Dia punya rentetan antara 10 tanda besar hari kiamat. Keluar Imam Mahdi. Kemudian Dajjal akan turun. Kemudian Nabi Isa akan turun. Ketika Dajjal turun, waktu tu Dajjal cuba mengkafirkan orang Islam dan ajak semualah, ajak dia tu jadi pengikut dia. Dan ada setengah-setengah orang Islam sangat susah, nak makan pun tak ada. Kalau nak makan pergi ke Dajjal, maknanya boleh je. Dan jangan kita ingat fitrah Dajjal tu maknanya ringan tau. Kita cuba bayangkan macam ni. Cuba kita bayangkan kalau tak cukup iman kan. Dajjal tu kan dia boleh dengan sihir dia atau dengan teknologi dia lah, kita bagi bahasa moden teknologi, dia boleh apa saja kita nak. Dia datang kat kita kan. Makcik, apa ni makcik dia kena ikut ni makcik? Alah Jal, kan Dajjal, alah Jal. Umur 80 macam ni lah Jal. Lutut sakit, pinggang sakit. Makcik, ginilah makcik. Saya buat makcik punya lutut macam 17 tahun, kan? Pinggang makcik macam 15 tahun dan makcik cantik macam 17 tahun. Boleh jalan? Boleh makcik. Tapi satu syarat lah makcik. Makcik ikut saya boleh? Cubalah buat dulu. Dia ubat sebiji macam 17 tahun. Jadi pinggang baik, lutut baik. Macam mana cara buat tu? Tak ya. Dia bukan fitrah kecil-kecil tau. Dajjal tu bukan fitrah kecil-kecil tu Dajjal tu. Apa lagi? Dia tengok seorang anak kan. Dek, apa sedih ni dek? Mak meninggal. Kalau saya bawa balik mak, kau okey tak? Okey lah. Tapi ikut saya lah.
Mana tu? Oi, bukan kecil tau putera Dajjal. Jadi elok dia avoid. Jangan bagi jumpa Dajjal. Ada zikir-zikir. Kita pun dah belajar. Surah Kahfi contohnya. Okey. Jadi apabila kita avoid, susah. Ada orang kelaparan. Dalam hadis yang disebut, ketika itu orang Islam, dia, apa dia? Makanan dia. Siapa ingat? Zikir. Makanan dia zikir. Betul? Betul. Kenapa zikir disebut? Kenapa zikir disebut? Logik dia, Islam di luar logik kadang-kadang. Memang zikir-zikir ada satu sudut, kenyanglah zikir kan. Kenyang zikir. Alhamdulillah, bagus. Tapi umum dia, ini tanya ikhlas lah. Kan? Kita zikir, haus lah. Sebut kan? Kata kenyang. Makin haus dia. Kan? Cuba kita pergi masjid dalil, tiba-tiba, minta maaf lah ya tuan-tuan cateringnya terlupa silap tarikh itu adalah la ilaha illallah. Haus kan? Sedikit sebanyak hati tu bercakap juga ya. Sedikit sebanyak kan. Tapi ni orang kat Baghdad tau, bukan kat Shah Alam cakap kan. Okey, kenapa zikir disebut? Hadis itu bacakan dengan hadis ini. Kan nak tafsir hadis ni antara hadis dengan hadis. Orang yang ingat Allah, zikir sakinah, dia beri ketenangan. Sebab apa? Okey. Ketika Dajjal turun waktu tu, bahasa moden dia orang depressed. Alamak, sakit, alamak, makan tak ada, depression. Orang anxiety. Siapa yang pernah anxiety faham lah. Kan? Ada anxiety attack, ada panic attack. Napas pun susah. Kan? Tapi orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tenang. Apabila dia tenang, dia boleh berfikir dengan waras. Lapar ni kan? Kita carilah, tanamlah ubi ke apa ke tepi, atau cari kat sana tu ada makanan tu. Kalau orang anxiety, dia boleh fikir. Kan duduk termenung, Dajjal turun, Dajjal macam mana ni kan. Kenapa zikir tu boleh jadi orang kenyang? Di satu sudut sebab orang dikurniakan ketenangan dan dia boleh berfikir dengan waras. Apa nak buat? Waktu hari ni, satu orang kena uji, depression, dia bukan boleh fikir. Duduk termenung dalam bilik. Masuk rumah, kunci rumah. Masuk bilik, kunci bilik. Dalam bilik, masuk almari, kunci almari. Kalau ada tong, masuk tong, kunci tong. Duduk, kebil. Tapi zikir, dia jadikan kita waras. Ingat Allah, ingat realistik. Hidup pula. Kau sedih-sedih tak makan, kau sakit pula. Pergi makanlah pula. Itu zikir. Jadi hadis tu, bacakan hadis ni. Macam Allah kata, Allah turunkan ketenangan kepada orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi saya rasa setakat ini saja dulu. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.